Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah? Alhamdulillah kita kembali dalam program Halakah Al-Ummah. Seperti biasa, Halakah Al-Ummah ini dibawakan khas oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPI Malaysia, dengan kerjasama Pasaraya Marhaba Store and Wholesale, Ladang Ummah Malaysia Sdn Bhd, dan juga restoran Al-Arabi Mata'am. Program Halakah Al-Ummah adalah program yang padat dengan perkongsian ilmu dan juga topik yang berkaitan dengan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani oleh dua tamu istimewa. Seperti biasa, sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Fakhruddin bin Haji Zainal. Apa khabar Ustaz? Ya, baik, alhamdulillah, baik, insya-Allah. Ustaz, ni seperti biasa saya tengok nampak ceria dan juga tenang. Ya. Walaupun puasa ini, kita dah puasa yang ke berapa ni Ustaz? Saya dah tak kira dah. Masya-Allah. Terlalu asyik dengan amal ibadah puasa tu sampai tak kira tu. Sebab kita di penghujung ni mungkin nanti nak rasa rindu nak tinggal Ramadan. Betul. Kita bila Ramadan berlalu, kita boleh, kalau boleh tak mau berlalu. Betul tak? Terus dengan Ramadan sepanjang tahun, insya-Allah. Dan sebelah kiri saya tidak melupakan Al-Fadil Ustaz Sabahan Iman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat sejahtera. Macam mana Ustaz puasa? Alhamdulillah, sebegitulah. Puasa, alhamdulillah, kita dari sehari ke sehari tu kita semakin hari semakin rindu nak tinggalkan Ramadan. Masya-Allah. Kita teruskan perkongsian ilmu kita hari ini, dan topik kita hari ini adalah tentang mukmin yang berjaya. Apa itu mukmin yang berjaya? Saya nak teruskan kepada Ustaz Fakhruddin. Ustaz, soalan pertama. Sebenar bulan Ramadan kali ini Ustaz, ramai yang berazam nak jadi mukmin yang berjaya. Berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Tapi apa sebenarnya ciri-ciri mukmin yang berjaya tu Ustaz? Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator, insya-Allah, yang dihormati, lagi mulakan sahabat panel Fadil Sabahan Iman, insya-Allah. Baik, untuk persoalan mukmin yang berjaya, Allah SWT telah berikan kepada kita garis panduannya di dalam surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berjaya orang yang beriman. Syarat apa-apa sebelum menjadi mukmin yang berjaya itu kena iman dulu. Ulama sebut apa maksud iman? Ini saya rasa semua dah hafal. Cuma mungkin amalannya kurang. Maksud iman adalah tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa ta'malu wal amalu bil jawarih. Pertamanya, ciri orang yang beriman adalah membenarkan keimanan itu di dalam hati. Mengetahui bahawa Allah wujud, mengenali siapalah Khaliq, siapalah makhluk. Yang kedua, taqriru bil lisan, dia mengucapkan dengan lidahnya, iaitu dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dan yang ketiga adalah wal amalu bil jawarih, mereka beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul menggunakan tubuh badan mereka. Dan apa yang diperintahkan itu ini disebut dalam ayat surah Al-Mu'minun pada ayat seterusnya, iaitu mereka alladzina hum fi salatin khashi'un, mereka mendirikan solat dalam keadaan yang khusyuk. Solat dan khusyuk ni dia tak boleh nak berpecah, dia kena seiringan. Bagaimana seseorang muslim atau mukmin itu dia nak mencapai solat dalam keadaan yang khusyuk, ataupun dia solat tapi dia tidak berngelamun dan sebagainya, memikirkan perkara yang lain, hendaklah dia memahami apa yang dibaca. Kan kalau kita baca Al-Fatihah tu, walaupun ketika imam sedang baca, kita hayati maknanya. Sebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kita dengar segala puji bagi Allah, kan Tuhan sekalian alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Kita hayati maknanya. Ar-Rahmanur Rahim, Maha pengasih Allah dan Maha penyayangnya, Ar-Rahman kepada seluruh makhluk, orang Islam dan orang bukan Islam. Ar-Rahim, penyayangnya hanya khusus kepada orang Muslim. Kita pun ambil semangat itu. Kita fahami maksud-maksud tu Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita tahu sebabnya. Tujuan kita melakukan solat adalah a'udzubillahi aqimis salata li zikri, dirikan solat untuk ingat Allah. Jadi kita dah banyak masa sebelum ni luar daripada solat, kadang-kadang terlupa Allah. Bila mana masuk dalam solat, tetapkan niatkan untuk khusyuk dan hanya ingat kepada Allah SWT, kan? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Walaupun kita tak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah sedang melihat kita. Disebut dalam hadis berkaitan ihsan. Itu yang kedua. Yang ketiga, auzubillahi wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini orang yang mukmin yang berjaya ini, mereka tidak akan selalu biarkan diri mereka lalai. Kan? Dalam hadis yang menyokong ayat ini menyebut baginda Nabi Muhammad SAW sebut min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kebaikan seseorang insan itu, dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat baginya. Dan kalau kita kata hiburan, mungkin diperlukan sikit tapi jangan berlebih-lebih. Sekarang isu konsert Justin Bieber tak perlu saya rasa. Ada lagi medium untuk kita nak Jadi peminat Justin Bieber kecam Ustaz ni. walaupun nak kecam-kecam tapi benda ni benda yang benar. Betul. Kan? Nak ambil hiburan tu ambil sikit tapi janganlah berlebihan. Kan? Takut nanti Dan juga jangan obses Ustaz. Ya. Jangan juga obses. betul. Sebenarnya kadang-kadang kita ni ada yang obses, terlampau obses. Betul. Takut bila kita terlalu lalai dengan benda-benda macam ni, kita akan lupa benda yang utama. Jadi orang mukmin yang berjaya ni sifatnya dia tidak selalu melalaikan dirinya. Yang seterusnya disebut sebagai walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang menjalankan zakat. Bila sebut tentang zakat, apa tujuan zakat? Untuk kita menyucikan harta. Kita tahu sumber yang kita dapat. Tapi kadang-kadang semasa kita bekerja itu mungkin ada masa kita curi tulang. Tak dinafikan kan? Ada masa kita duduk berehat sedangkan itu waktu bekerja. Ada masa kita pergi makan sedangkan baru pukul 10 pagi. Jadi benda-benda ni kena hati-hati, dan cara nak menyucikan balik adalah kita dengan melakukan zakat, melakukan sedekah. Jadi ini adalah antara ciri mukmin yang berjaya, dan disebut dalam surah Asy-Syam, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya orang yang berjaya adalah mereka yang menyucikan diri, yang menyucikan hartanya. Okey, seterusnya ciri mukmin yang berjaya adalah mereka yang menjaga kehormatan, iaitu Allah sebut wallazina hum li furujihim hafizun. Sampai ayat ke-5 sampai ayat ke-7 menceritakan tentang orang yang menjaga kehormatan daripada zina, daripada liwat dan sebagainya. Dan yang terakhir ciri mukmin yang berjaya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga amanah. Dan kalau kita lihat dalam hadis menyokong kepada ayat ini, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bila mana dia bercakap dia menipu, bila mana dia berjanji dia mungkiri, dan bila mana dia diberi amanah dia ingkari. Jadi kita tak mau jadi munafik, sebab munafik ni kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Kita tak mau duduk dalam neraka yang paling bawah. Nauzubillah min zalik. Sebelum ni kita dah cerita pasal Abdullah bin Salul kan. Jadi mukmin yang berjaya, yang terakhir ciri yang terakhir adalah mereka yang menjaga amanah. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tentang bagaimana kita ingin menjadi mukmin yang berjaya berdasarkan daripada surah Al-Mu'min, insya-Allah. Masya-Allah, lengkap dan padat jawapan daripada Ustaz Fakhruddin. Ustaz, sabahan menanti-nanti peluang untuk bercakap pula Ustaz. Saya tahu Ustaz tengah tak sabar nak berkongsi juga ilmu dengan para penonton pada hari ini. Jadi Ustaz, saya terus ajukan soalan ini kepada Ustaz. Kalau seorang itu dia lahir dalam serba kekurangan, dia lahir susah, tapi dia punya impian, dia nak jadi seorang mukmin yang berjaya juga. Tapi dia sedar banyak kekurangan dalam diri dia, banyak perlu yang dia lalui dan juga perbaiki. Jadi bagaimana untuk dia untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya juga seperti orang lain? Baik, berbalik pada soalan, iaitulah berkisarlah tentang bagaimana seorang ini apabila dilahirkan dalam keadaan ataupun dalam keluarga yang susah, yang kurang bernasib baik kita katakan, dan beliau ingin menjadi orang yang berjaya, mukmin yang berjaya sesuai dengan topik kita pada hari ini. Baik, kita tidak nafikan bahawa manusia di dunia ini dilahirkan ada yang senang, ada yang susah, dan juga ada yang lebih dan juga ada yang kurang. Maka ini adalah orang kata fitrah kehidupan manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala menulis qada dan qadar pada seorang hamba itu untuk menjadi senang ataupun susah. Jadi pada ini kita sebagai seorang mukmin
yang memiliki iman dan juga memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus percaya kepada salah satu konsep yang sangat penting. Dan antara konsep yang pertama adalah konsep hikmah. Kita kalau kita nak translatekan hikmah ni sebenarnya banyak makna dia. Dalam Quran sendiri bahawa banyak ayat Quran yang menyebut bahawa perkataan hikmah ini. Ada hikmah yang Allah bagi tahu dalam Quran bahawa maknanya ilmu. Ada juga hikmah yang Allah bagi tahu dalam Quran maknanya kebijaksanaan. Dan ada juga makna-makna lain yang datang. Dan juga cara kedatangan hikmah itu sendiri sebenarnya banyak. Ditafsirkan para ulama dalam Quran sendiri menyatakan bahawa ada yang diwahyukan, ada yang datang melalui ilham, ada yang dibacakan dan sebagainya. Maka kita lihat dekat sini banyak konsep hikmah. Namun hikmah yang saya nak sebut pada hari ini adalah hikmah kebijaksanaan. Bagaimana seorang mukmin melihat sesuatu perkara itu dalam keadaan yang bijak. Maksudnya kat sini dia melihat satu perkara itu ada baiknya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan suatu perkara itu dan kita harus menerima perkara itu. Dan hikmah ini sebenarnya cara kita pandang. Dan kalau kita nak, ada satu konsep sebenarnya yang saya minat juga dalam term falsafah barat juga yang kita boleh ambil sebenarnya adalah satu shift paradigm. Shift paradigm itulah anjakan paradigma. Anjakan paradigma ni kita faham bahawa dia satu perlakuan yang kita lakukan untuk bergerak ke arah kejayaan dan sebagainya. Tapi salah satu lagi shift paradigm ni adalah macam mana kita menukar sudut pandang kita dari satu benda itu negatif kepada positif. Kerana apabila contoh saya bagi, kita melihat satu peristiwa, contohnya seorang anak itu dan bersama bapaknya sedang menangis, anaknya menangis di kedai, membuatkan kedai itu satu bising. Dan kita berada di sebelah dan dekat, dia menyebabkan gangguan kepada kita dan sebagainya. Tapi pada waktu itu kita tak faham mengapa keadaan dan kita menyebabkan kita tengah penat dan sebagainya. Tiba-tiba nampak orang bising dalam kedai makan sebagai contoh. Tapi apabila kita cuba untuk bertanya ada masalah ke apa, rupa-rupanya ibunya baru meninggal sebagai contoh. Jadi dekat situ kita telah melakukan satu perubahan dari sudut pandang dan juga di sini disebutkan samanya lebih kurang konsep dengan hikmah dekat sini. Maka inilah salah satu bagaimana cara kita nak menerima dengan sebaiknya apa sesuatu yang Allah telah tetapkan kepada kita. Dan juga dalam Al-Quranul Karim mengajar kita juga konsep syukur, erti syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika engkau bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum. Dan namun jika kamu kufur pada nikmat yang aku berikan ini, maka inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Masya-Allah. Dan juga saya suka nak sentuh satu lagi point, which is diambil daripada satu buku, kata best selling buku, antara best selling buku, all time best selling buku, iaitu nama dia 7 Habits of Highly Effective People, dan yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Dia ada menyatakan salah satu dalam habit ni adalah ada satu prinsip ataupun konsep, itulah circle of influence dengan circle of concern. Apa maksud tu? Bulatan influence, maksud satu benda bulatan yang maksudnya pengaruh dan juga bulatan concern. Itu satu benda yang macam macam mana nak cakap, concern hanyalah benda yang kita tak boleh buat apa-apa dengan concern ni, influence dan concern. Jadi dalam keadaan kita pada hari ini, jika kita mampu untuk differentiate ataupun membezakan di antara perkara yang kita boleh ubah dan juga perkara yang kita tak boleh ubah, maka kita tak akan banyak mempersoalkan dan juga kita akan fokus kepada untuk memperbaiki diri ke arah mukmin yang lebih baik. Dan marilah sama-sama insya-Allah kita bergerak ke arah untuk mengubah diri kita, kerana Allah cakap apa dalam Quran? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan ubah nasib seorang hamba itu atau seorang kaum itu melainkan mereka sendiri yang mahu mengubah nasib mereka sendiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawapan tadi. Benar cakap Ustaz tadi, Allah tidak akan mengubah nasib seorang itu selagi kita tidak mengubah nasib hidup kita sendiri, insya-Allah. Jadi untuk menjadi mukmin yang berjaya, kita kena berusaha menambahkan ilmu, mungkin belajar lagi untuk baiki menjadi mukmin yang lebih baik, insya-Allah. Sebelum kita nak teruskan ke soalan yang seterusnya untuk Ustaz Fakhruddin, kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Bumi Syam tidak serasi dengan kedamaian.
kelaparan, kesejukan seperti tiada pengakhiran. Harapan, kurniaan demi sesuap santapan berbuka. Mampukah Ramadan kali ini mengubah nasib mereka? Bersama MAPI Malaysia, layari www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah kembali dalam program Halaqah Al-Ummah. Hari ini kita bercerita tentang topik mukmin yang berjaya. Sebelum kita teruskan, apa kata anda share dulu video ini dan kita kongsi manfaat ini seluas-luasnya bersama-sama insya-Allah. Ustaz Sabhan. Yes, sir. Tadi saya ada terima satu soalan berbentuk WhatsApp ke handphone saya. Dia nak tanya tapi dia mungkin segan nak tanya di ruangan komen. Jadi ada yang tanya, dia mengaku dia dah banyak dosa, dah pernah terlanjur, tak mungkin jadi mukmin yang berjaya dah. Bagi dia mungkin jadi seorang mukmin yang gagal. Jadi bagaimana mahu bermula untuk menjadi mukmin yang berjaya bagi pihak yang bertanya ni, Ustaz? Silakan. Baik. Pendapat Ustaz. Terima kasih saudara Adli. Jadi dekat sini kita harus memahami juga beberapa satu perkara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mana kita nak menjadi seorang mukmin yang berjaya, maka tak dapat tidak. Itulah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang maksudnya adalah bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya, dalam surah An-Nur ayat 31. Dan taubat macam mana yang sebenarnya? Itulah taubat dengan taubat nasuha. Allah berkata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat, itulah taubat nasuha. Dan ulama menggariskan, Imam Nawawi rahimahullah menggariskan dalam kitab Riyadhus Salihin bahawa taubat ini hukumnya adalah wajib. Dan jika taubat ini adalah pada kesalahan-kesalahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tahu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima taubat lagi Maha Pengasihani. Dan banyak ayat Quran lain yang mengulang-ulang perkataan bahawa Allah ni penerima taubat, Allah ni Maha Pengasih. Jadi buat mereka yang sudah melakukan dosa berulang kali, walaupun berulang kali dalam kehidupan mereka, namun pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala ini sentiasa terbuka. Salah satu sebenarnya apabila telah bertaubat, maka prinsip dan juga orang kata amalan-amalan yang telah disebutkan tadi Ustaz Din tadi berkaitan dengan surah Al-Mu'minun tadi, maka ini adalah salah satu benda yang boleh dipraktiskan dalam kehidupannya. Dan juga beliau ataupun dia ini boleh, ataupun kita, jika kita melakukan dosa, maka kita boleh juga mempraktiskan satu lagi, iaitu ayat Quranul Karim, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at.
sesungguhnya kebaikan ini dia memergikan ataupun membuang segala keburukan yang telah kita lakukan. Maka perbanyakkan amalan, perbanyakkan melakukan kerja-kerja baik, menolong orang, mengatakan benda-benda yang benar dan sebagainya. Kerana benda-benda ini dia akan menghapuskan segala dosa yang pernah kita buat. Ini ayat dan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita bersama-sama dan juga kita ambil peluang dalam bulan ini untuk memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Fakhruddin, kita untuk menjadi mukmin yang berjaya ini mungkin ada banyak rintangan, banyak halangannya, banyak dugaannya. Tadi Ustaz ada sebut tentang dalam Islam kita dah ada soalan, kita dah tahu apa jawapannya. Jadi kita perlu berbuat saja. Jadi mungkin dalam menempuh jalan menjadi seorang mukmin yang berjaya itu akan ada beberapa kegagalan yang beberapa rintangan yang akan cuba untuk menghalang kita menjadi muslim yang berjaya. Jadi soalan saya Ustaz, adakah istilah macam mukmin yang berjaya berlawanannya mukmin yang gagal? Adakah istilah sedemikian Ustaz? Baik. Silakan. Jazakumullah khair atas sahabat moderator berkaitan persoalan yang telah diberikan. Baik, bila disebut tentang mukmin yang berjaya, akan ada mukmin yang gagal. Itu yang sebaliknya, kan? Dan semestinya mukmin yang berjaya ni di akhirat adalah dengan masuk ke syurga. Itu yang mukmin berjaya. Adapun di dunia ini, macam mana kita nak tahu seseorang itu ataupun ciri yang kita perlu elakkan agar tidak kita menjadi mukmin yang gagal. Betul tak? Insya-Allah. Pertamanya, mungkin ciri mukmin yang gagal ni adalah dia tidak mengenal Allah SWT kan, dan dia pun tidak berusaha untuk mengenal Allah, tak ambil inisiatif pergi mengaji dan sebagainya. Sebab antara perkara yang utama bagi seorang Islam itu awwaluddin ma'rifatullah, hendak dia kenal Allah SWT kan. Jadi asbab dia tidak kenal Tuhan, takut-takut nanti dia tak mencapai title sebagai seorang mukmin itu sendiri. Dan kata Allahumma salli alaihi Tuan Guru Haji Saleh, Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, saya ambil satu poinnya. Tuan Guru sebut ahammu matalib lil insan salah satu. Perkara penting bagi seorang manusia itu 3 perkara. Yang pertama benda apa? Ay ya'rifa khaliquhu. Hendaklah dia kenal siapa Tuhan yang menciptakan dia. Apa maksud makhluk itu sendiri? Kata ulama, ma siwallah. Maksud makhluk di segi bahasa adalah sesuatu yang diciptakan. Kata ulama, maksud makhluk adalah ma siwallah, apa itu yang selain daripada Allah kita. Kan? Jadi kalau kita kenal siapa diri kita, insya-Allah kita akan berusaha untuk menjadi mukmin yang berjaya, mukmin yang kenal Tuhan. Baru kita faham tujuan manusia itu diciptakan adalah untuk kita sembah Allah. Disebut dalam surah Az-Zariyat, illa liya'budun. Mereka kita diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita kenal kita ni hanyalah makhluk. Itu yang pertama untuk kita elakkan kita daripada menjadi mukmin yang gagal. Ciri yang kedua adalah mungkin mukmin yang gagal ni mereka tidak istiqamah dengan amalan yang mereka lakukan. Seterusnya yang ketiga adalah mereka yang bersifat dengan sifat mazmumah. Sebelum ni kita dah bincang bagaimana takabur atau sombong itu, semua umat Islam akan masuk syurga mereka orang yang memiliki sifat sombong. Jadi buang sifat-sifat mazmumah ini, kita berusaha untuk kita kenal Tuhan, berusaha untuk beramal ibadah dengan sebaiknya, istiqamah, dan buang sifat mazmumah. Inilah 3 prinsip kita, iaitu aqidah, fiqh dan tasawuf. Kita lengkap semuanya, insya-Allah kita akan menjadi mukmin yang berjaya. Kita tinggalkan sifat-sifat yang ada pada mukmin yang gagal, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Bila saya dengar pandangan Ustaz tu, saya jadi macam tak sabar-sabar nak menjadi mukmin yang berjaya. Terutamanya kita Ramadan ni. Tapi saya berfikir, adakah cukup 30 hari ni untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya ni Ustaz? Tapi sebelum kita nak bagi soalan itu kepada antara salah seorang panel kita pada malam ini, kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini insya-Allah. ما عندنا حق أكل ولا شيء، ما عندنا ولا حبة مصاري، ما عندنا شيء. شلون بكرة بدنا نصوم وهيك؟ Bulan Ramadan, mereka tetap berpuasa walaupun dugaan mereka sangat berat berbanding kita. Mereka tiada kemampuan untuk meraihkan waktu berbuka dengan hidangan lazat dan berkhasiat, hanya sekadar apa yang ada.
apa saja yang ada, itulah rezeki yang bagi mereka Allah tetapkan hari itu. Saya merayu dan menjemput sahabat-sahabat peduli ummah untuk terus menghulurkan sumbangan menerusi www.rayuansyria.com. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kembali dalam Halaqah Al-Ummah. Kali ini dalam topik yang bertajuk Mukmin yang Berjaya. Tadi saya ada lontarkan satu persoalan, Ustaz, saya nak jadi seorang mukmin yang berjaya. Tapi Ramadan kali ini, saya nak bermula pada Ramadan kali ini, tapi Ramadan hanya ada 30 hari. Cukup ke untuk saya nak mengubah diri saya untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Adli. Jadi apabila kita melihat dan juga kita ingat balik bahawa betapa banyaknya fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam bulan Ramadan ini, maka perkara yang paling pertama sekali adalah kita lakukan adalah bersyukur kerana kita diberi peluang untuk masuk dalam bulan Ramadan. Dan juga sekarang ini kita masih berada dalam bulan Ramadan itu sendiri. Dan peluang untuk kita mendapatkan fadilat, melakukan amalan solat tarawihnya dengan iftarnya, dengan baca Quran dan sebagainya, masih lagi ada peluang. Dan juga kita tahu bahawa kita nak dekatlah dengan 10 malam terakhir ni, masya-Allah. Jadi 30 hari ini sehinggakan 1 hari pun tinggal dalam bulan Ramadan, maka fadilatnya masih berkekalan kerana ia telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa menyatakan bahawa bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan dan juga penghujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan walaupun hadis ini kita katakan agak ada lemah sedikit, namun dari segi fadail amal dia adalah diterima oleh di kalangan para ulama. Dan kita tengok bahawa ketiga-tiga ini ialah keampunan dari sekinya rahmat Allah bulan Ramadan ini, keampunannya dengan Allah buka pintu taubat seluas-luasnya, dan juga Allah menutup pintu api neraka setutup-tutupnya, membuka pintu syurga seluas-luasnya, masya-Allah. Jadi ketiga-tiga ini semuanya disajikan dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita sebagai mukmin yang ingin berjaya dan juga ingin kita nak dapatkan fadilat dalam bulan ini, maka tak dapat tidak kita kena melakukan amalan, menggandakan amalan dari hari ke hari. Dan juga kita mungkin terlupa satu lagi, iaitu kita ada satu malam, iaitu dinamakan malam Lailatul Qadar. Dan Allah menjanjikan bahawa malam ini adalah lebih baik dari 1000 bulan, yang mana difirmankan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr, malam yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 30 hari dan tinggal beberapa hari yang tinggal ini lipat gandakan amalan, dan 10 hari yang terakhir ini lakukan amalan di setiap malam untuk kita mencari malam Lailatul Qadar. Dan insya-Allah apabila direzekikan untuk berjumpa malam Lailatul Qadar, maka insya-Allah 30 hari, 10 hari ke 1 hari ke ianya cukup, kerana kita tahu bahawa peluang itu masih ada dan juga kita harus manfaatkan. Moga kita dapat beramal dan juga menjumpai malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Insya-Allah, amin amin, insya-Allah. Ustaz Fakhruddin, mungkin ada sedikit kesimpulan sebelum kita menutup program untuk episod kali ini? InsyaAllah. Dalam ayat Quran banyak disebut tentang ciri-ciri orang beriman. Ada yang saya baca tadi hanyalah sebahagian daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang mereka yang memiliki sifat ataupun sikap orang yang beriman itu sendiri. Jadi apa inisiatif kita adalah kita menyahut, kita mengambil inisiatif untuk beramal dengan ayat-ayat ini
supaya kita melengkapi yang dikatakan sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Dan mudah-mudahan insya-Allah bila mana kita beramal dengan ciri orang yang beriman ini, kita dapat redha Allah nanti di akhirat kelak, insya-Allah. Dan berkesempatan di dalam bulan Ramadan, kalau kita tengok hadis, banyak bulan Ramadan pun sebut tentang iman dan takwa. Kita cubalah supaya jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan keluar saja daripada tarbiyah madrasah Ramadan ini, jadikan kita insan yang lebih baik, insya-Allah. Wallahu alam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Fakhruddin dan juga Ustaz Sabahan. Ramadan titik perubahan, apa kata berubah menjadi mukmin yang lebih baik, insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Ada lagi topik-topik menarik kita, insya-Allah kita akan kongsikan bersama dua panel kita. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.